Di minggu lepas, saya telah paparkan kaedah pembakaran tanur terbesar di dunia di perkampungan Turpan. Semakin lembut isinya dan proses memasak lebih cepat berbanding unta dewasa. Waktu ini, pembakaran bahan api menjadi bara masih di pertengahan jalan. Sementara itu, unta yang telah dilapah akan diproses di sini. Kepejalan isinya memerlukan ia dikelar hingga ke tulang supaya sewaktu pembakaran haba mudah meresap hingga ke kawasan paling dalam. Sebenarnya, bonggol ini menyimpan lemak. Ia hanya bertukar menjadi air dan tenaga sewaktu ketiadaan makanan dan minuman. Kerana itu, bahagian ini memang juicy. Berbeza dengan kaedah kita. Setelah dikelar, Chef Haji Patar Hajim melumur unta ini dengan garam terlebih dahulu. Garam akan bertindak sebagai bahan yang akan menyerap kelembapan dari unta yang akan bertindak menggaringkan unta sewaktu dibakar. Kerana itu, garam perlu ditabur terlebih dahulu terasing dari yang lain. Okey, sekarang chef ni dia melumurkan garam rata ke atas unta ni. Dan dua bonggol yang kita nampak di sini ialah ham untuk unta tu ya. Ini adalah tempat di mana unta ni menyimpan air dia untuk perjalanan yang jauh. Air, energi, tenaga semua ada berkumpul di sini. Bahagian ni mengandungi lemak yang banyak, tapi untuk penduduk tempatan ia merupakan satu delicacies ya. Memang dia cari selepas masak, memang itulah bahagian yang direbut kejap lagi. Gaul dengan bahan perapan utama di peringkat akhir kerana ia adalah rempah kering yang mudah hangit jika terdedah kepada haba yang tinggi sewaktu proses pembakaran. Kerana itu, ia dilumur dahulu selepas garam supaya terlindung dari kepanasan haba secara langsung. Jika tidak, rempah kering ini akan hangit dan menyebabkan rasa unta menjadi pahit. Proses seterusnya, barulah menyalut unta dengan ramuan khas campuran rempah ratus yang telah disediakan oleh Chef Haji Patar Hajim terlebih awal. Semua ramuan telah digaul dengan air membentuk pati rempah yang basah. Sudah menjadi tradisi di sini, setiap tukang masak tidak akan mendedahkan semua campuran rempah ratus yang digunakan. 18 different kind of spices mixed.
So then they mixed with egg, then put flour, and then make it porridge like this, and then. Tapi kali ini, Haji Pattar Hajim tidak keberatan berkongsi kandungan rempah ratus yang digunakan ini. Dalam ni, ada 18 jenis rempah ratus. Dia ada taruh kunyit, serbuk cili, jintan manis, jintan putih. Dan kemudian, ada juga campuran untuk bagi melekatkan rempah ratus ni lebih sekata. Dia taruh telur. Okay? Dia pecahkan telur, dia taruh dalam ni. Dan juga tepung. Okay, tujuan dia taruh tepung tu, untuk bila kita bakar nanti, lapisan tepung tu akan mengelakkan daripada unta ni cepat terbakar. Okay? Dari penjelasannya, tak perlu susah-susah. Saya dapat simpulkan campuran bahan yang digunakan di sini. Selain bonggol, kepala unta juga adalah bahagian yang paling mendapat sambutan ramai. Untuk sajian ini, organ dalaman dikeluarkan. Rongga dalamannya yang kosong juga perlu dilumur dengan campuran rempah ratus ini. Menurut kepercayaan tradisi Uighur, organ dalaman lebih sesuai dijadikan bahan perubatan, terutama untuk menjana kekuatan lelaki. Okey, setelah ramuan rempah ratus ni disekatakan di semua bahagian unta ni. Okey, kemudian unta ni akan digantungkan ke dalam oven dan akan dipanggang secara perlahan-lahan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 jam. Setelah selesai proses ini, unta perlu dibiarkan selama 2 jam untuk memastikan bahan perapan mesra dengan daging. Setelah selesai melumur unta, Haji Pattar Hajim atas pertimbangannya menyediakan air garam. Sukatan banyak atau sedikit air garam akan mempengaruhi masakan nanti. Jika terlalu sedikit air garam, boleh menyebabkan hilangnya kelembapan daging yang akan dimasak nanti. Jika terlalu banyak, boleh menyebabkan lapisan luar daging tidak garing. Unta muda perlu dimasak secara perlahan dalam api yang sederhana panas. Okey, di sini chef ni dia hanya membuang air yang telah dicampurkan dengan garam. Tujuannya ialah untuk mengimbangi suhu di dalam tandir ni. Tukang masak yang mahir seperti Haji Pattar Hajim akan menggunakan kepakarannya memeriksa suhu haba tanur ini menggunakan tangannya. Kemahiran itu tergantung kepada insting tukang masak. Setelah berpuas hati, arahan dibuat supaya unta ini diikat dengan tali kabel. Di zaman dulu, mereka menggunakan simpulan jut jerami yang tebal yang direndam di dalam air selama 2 hari untuk memastikan ia tidak mudah terbakar.
Sekarang, petugas mendapat arahan supaya bersiap sedia menaikkan unta ke atas. Palang besi dan puli telah tersedia untuk tujuan itu. Haji Pattar Hajim perlu membuat arahan seperti seorang komander perang. Apa-apa tindakan seterusnya bergantung kepada arahan langsung dari tukang masak. Satu cukup tinggi, arahan dibuat supaya tali kabel dilepaskan perlahan-lahan. Katak saja. Inza bercak, berlik sedikit. Benar, bangga. Aldırma ya. Batang besi yang panjang yang diikat di tengah-tengah badan unta ini bertindak sebagai penahan daripada kepala unta yang dimasukkan. Tali kabel sengaja tidak ditanggalkan, hanya diselit di celah tebing tanur ini kerana nanti akan digunakan semula mengeluarkan unta sebatang kayu dimasukkan ke dalam batang besi ini bagi memudahkan usaha menolak unta ini ke tengah sebelum boleh ditarik keluar. Setelah unta berada di tengah,